Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membuka kelas kita pada pagi ini dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. Okay, Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan meneruskan pengajian kita Pendidikan Islam tahun 3 dalam unit 5 halaman 26. Halaman 26 berkenaan dengan kefahaman surah Al-Fatihah. Okey. Kefahaman surah Al-Fatihah. Mari kita tengok apa yang ada dalam tajuk ini. Okey. Sebelum tu mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah yang ada pada buku teks. Kita halaman 26. Okey. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu azim. Okey. Ini halaman 26. Ini ayat Al-Quran surah Al-Fatihah ini dia suruh baca dan faham. Macam mana nak faham? Secara umum, secara mudah kita nak faham, kita faham maksudnya dahulu. Adapun orang yang lebih seperti alim ulama, asatizah, dia nak faham, dia nak menghayati, faham maksud dan faham tafsiran. Hari ini kita tak bermaksud, kita tak bermaksud untuk memperdalami ke arah tafsir, tetapi kita hanya untuk memahami, mengenal, mengetahui maksud di sebalik setiap daripada ayat surah Al-Fatihah. Okey. Tengok ayat yang pertama. Ayat yang pertama bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang kedua, segala puji Ar-Rahmanir Rahim, segala puji hanya bagi Allah.
Tuhan sekalian alam. Oh, maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Pemurah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, ataupun yang menguasai hari pembalasan, yakni hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja yang kami sembah, dan kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Okey. Ini adalah maksud umum ayat surah Al-Fatihah. Okey. Surah Al-Fatihah ini dibahagikan kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah puji, alhamdulillah. Puji kita kepada Allah. Kita puji pujian kepada Allah. Yang kedua adalah mentauhidkan Allah, ataupun secara umum kita sebut akidah kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah raja, iaitu pengharapan ataupun permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam buku ni, dalam buku teks pun ada jelaskan secara lebih terperinci 3 kategori ataupun pembahagian surah Al-Fatihah. Yang warna merah pertama adalah puji-pujian kepada Allah dan membesarkan keagungannya. Yang kedua, ikrar, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu bermaksud akidah. Dan yang ketiga, doa, diberikan hidayah dan berada di jalan yang diredai Allah. Itu adalah berkenaan 3 pembahagian dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ataupun puji kita kepada Allah. Yang kedua adalah akidah kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah raja, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba, kita mengharapkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat 1 hingga ayat 4 adalah syukur kita ataupun pujian kita kepada Allah. Yang kelima adalah mentauhid, akidah kita. Kita bersaksi bahawa Allah lah satu-satunya yang kita sembah dan kita mohon pertolongan. Kita yakin, kita bersaksi bahawa Allah lah satu-satunya yang kita sembah dan kita mohon pertolongan. Ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita sembah dan kita mohon pertolongan. Dan ayat yang ke-6 dan 7, kita mohon pertolongan. Kita berdoa kepada Allah, tunjukkan jalan yang benar, tunjukkan jalan yang betul, siratal mustaqim. Okey. Dalam buku teks ni ada nyatakan serba sedikit berkenaan dengan apa yang kita lakukan, apa yang diambil iktibar ataupun diambil berkat daripada surah Al-Fatihah ni. Okey. Tak lain tak bukan selain daripada selain daripada
surah Al-Fatihah itu menjadi kewajipan kita yang kita baca, yang kita selalu baca 17 kali sekali, 17 kali sehari semalam, wajib kita baca. Wajib kita baca sebagai seorang Muslim yang mukallaf, kita wajib baca surah Al-Fatihah 17 kali sehari semalam tanpa terkecuali. Wajib baca. Kecuali orang yang diizinkan Allah ataupun yang mendapat pengecualian, sepertinya wanita ataupun perempuan yang uzur, yang datang haid, nifas dan wiladah dan sebagainya, yang khususnya wanita ataupun orang-orang yang sakit yang tak mampu nak bangun. Wanita yang sakit yang diberi keuzuran kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang sihat, yang waras, seperti kita ni seorang Muslim yang mukallaf, wajib baca 17 kali sehari semalam. Ketika mana? Ketika dalam solat fardu. Solat fardu wajib kita baca surah Al-Fatihah. Ataupun solat sunat, wajib baca surah Al-Fatihah. Adapun surah-surah lain hanya menjadi sunat. Tapi solat fardu, solat kita wajib kita baca surah Al-Fatihah. Okay, kalau ia kurang mungkin, mungkinlah dia tidak solat dan sebagainya. Okey, yang kedua, berdoa. Ada juga yang membaca doa ataupun wirid selepas solat, dan dianjurkan kita baca Al-Quran ketika masa lapang. Ketika masa lapang, kita baca Al-Quran ketika mana kita berada dalam masa lapang kita, ataupun kita lapangkan masa kita untuk membaca Al-Quran. Bukan kita tunggu tak ada masa, kita tunggu masa kita kosong baru kita nak baca Al-Quran. Tapi kita peruntukkan masa kita, kita lapangkan masa kita, masukkan dalam jadual kita untuk membaca Al-Quran. Walaupun sedikit, walaupun surah Al-Fatihah, kita masukkan, wajibkan harian kita, jadual harian kita dengan membaca Al-Quran. Adanya, kalau halaman 27 dia tunjuk pula antara pengamalan yang digunakan selain daripada waktu solat yang wajib itu, ketika mana lagi digunakan untuk membaca surah Al-Fatihah. Kebiasaannya sebelum belajar, dalam permintaan kita memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga permulaan majlis. Kebiasaan majlis ilmu ataupun apa-apa majlis sebagai seorang Muslim akan ada yang meminta untuk kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab, ataupun dengan bahasa lain Ummul Furqan, dengan pelbagai nama. Okay. Mulakan sesuatu majlis itu dengan membaca surah Al-Fatihah. Okey. Mari kita tengok pula halaman seterusnya. Halaman seterusnya. Di sini hanya ada perbualan ringkas. Okey, kita tengok sekejap bersama-sama. Kita tengok sekadar. Kita tengok sekali imbas. Okey, muallim baca. Yang pertama, ini adalah perbualan di satu majlis ataupun satu tempat. Mungkin di mana ni? Di studio. Di studio. Okey, yang pertama, perbualan daripada seorang akak wanita ni bersama-sama dengan kita dalam rancangan tarbiyah. Pada hari ini ialah Ustaz Harun. Bolehkah Ustaz menerangkan pengenalan surah Al-Fatihah? Okey, ini adalah dia menerangkan, dia menceritakan tentang pengenalan surah Al-Fatihah. Okey, surah Al-Fatihah ialah surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Mengandungi 7 ayat. Surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah yang bermaksud pembukaan. Okay. Kerana surah ini ialah ayat surah yang pertama dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Juga dikenali sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab ni apa? Ummu, mak. Ataupun permulaan kitab.
membaca surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun solat. Ini adalah rukun. Rukun adalah wajib. Kalau kita tinggal, batal solat kita. Maknanya kita membaca surah ini sebanyak 17 kali. 17 kali sehari semalam. Mula daripada solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Setiap rakaat tu wajib kita baca surah Al-Fatihah, menjadikan semuanya bilangan 17 kali. Rugi kalau kita membacanya tanpa menghayati isi kandungan surah ini. Rugi. Bukan batal tapi rugi kalau kita tak faham, kita tak memahami isi kandungan daripada setiap ayat-ayat surah Al-Fatihah khususnya. Okey. Pergi ke halaman, kita tengok halaman 29. Pengajaran surah Al-Fatihah. Apa yang kita dapat ambil iktibar daripada surah Al-Fatihah. Okey, kandungan surah Al-Fatihah. Yang pertama, puji-pujian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membesarkan keagungannya. Pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini ialah mulakan sesuatu pekerjaan, dengan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Sering mengucapkan alhamdulillah. Kita dapat rezeki, kita syukur kepada Allah. Kita makan, kita kenyang, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita dapat buat apa pun aktiviti yang membantu ataupun menjerumus kepada mendapat ganjaran pahala kepada Allah SWT, kita lafazkan syukur kepada Allah, alhamdulillah. Yang kedua, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat kedua, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Apa pengajarannya? Berkasih sayang sesama makhluk. Berkasih sayang sesama makhluk. Dan yang kedua, meraih pahala sebanyaknya. Meraih pahala sebanyaknya. Ayat tiga, ikrar mentauhidkan Allah. Ikrar mentauhidkan Allah. Ini adalah berkaitan dengan akidah. Menunaikan solat. Memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanallah Ta'ala. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu-satunya. Dengan manusia pun boleh, tapi dengan Allah lebih-lebih lagi. Lebih utama kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah, insya-Allah, Allah akan bantu dengan apa cara sekalipun. Allah akan bantu kita. Sebab apa? Sebab kita hamba-Nya. Jadi kita kena mohon pertolongan dengan Allah. Mungkin Allah tak turunkan terus, tapi Allah akan turunkan bila masa yang sesuai. Okey. Dan yang keempat, doa diberikan hidayah dan berada di jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon doa agar diberikan hidayah, sentiasa diberikan hidayah dan berada di jalan yang diredai Allah. Okey. Macam mana pengajaran dia? Kita belajar agama. Bila kita belajar antaranya, jalan kita mendapat hidayah ni, kita berterusan belajar agama. Itu adalah antara tanda-tanda seseorang itu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mendapat pertolongan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersahabat dengan rakan yang baik. Sentiasa dia dapat pergi ke mana pun dapat berkawan dengan orang yang baik. Itu adalah antara tanda-tanda hidayah itu sentiasa berada. Allah sentiasa bagi kepadanya hidayah. Sentiasa pergi ke mana pun Allah sentiasa jaga dia. Berada dengan dalam kalangan orang yang baik. Sentiasa pergi mana pun sentiasa ada peluang untuk belajar ilmu agama. Itu adalah antara hidayah-hidayah yang Allah berikan secara langsung. Okey. Kepentingan mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah. Kepentingan. Apa kepentingan yang kita dapat daripada kita mengamalkan surah Al-Fatihah? Okay, yang pertama,
mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Yang kedua, membentuk akidah yang kukuh. Yang ketiga, berusaha melipat gandakan amalan. Dan yang keempat, akhlak mulia diamalkan. Akhlak mulia diamalkan. Okey. Ini adalah 4 kepentingan beramal dengan surah Al-Fatihah. 4 pengajaran beramal dengan surah Al-Fatihah. Okey, kita baca sedikit rumusan yang kat bawah ni. Kita mestilah menghayati dan mengamalkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan kita supaya menjadi Muslim yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini adalah rumusan. Jadi berakhirlah. Muallim dah baca rumusan ni, kira berakhirlah pengajian kita berkenaan dengan berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Kefahaman secara umum surah Al-Fatihah. Okey. Dan selepas tu muallim minta kamu salin surah Al-Fatihah berserta dengan maksudnya. Kamu boleh tengok halaman okey, halaman 26 dan halaman 27 ni muallim nak kamu salin satu ayat buku kamu kan, buku garis 2, satu ayat. Baris pertama tulis ayat surah Al-Fatihah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tinggalkan satu baris, senggang satu baris, kamu tulis maksudnya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey. Ayat kedua, tulis maksud kat bawah dia. Ayat ketiga sampai ayat ketujuh, kamu tulis maksud ayat ketujuh. Boleh? Okey, sebabnya muallim nak tengok tulisan ayat ni beserta dengan maksudnya pada hari Google Meet nanti. Pada hari apa? Hari Khamis, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Okey. Sekadar ini dahulu kelas kita pada hari ini. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.